Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah tidak terasa kita memasuki bulan November minggu yang kedua. Kita melakukan ibadah secara online sudah berlangsung sekitar kurang lebih 10 bulan. Satu hal yang saya dapatkan ketika kita bersama-sama melakukan ibadah online adalah rasa rindu untuk saling bertemu bersama di ibadah konvensional seperti dahulu. Kiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kita dapat bersama-sama berjumpa kembali di gereja untuk beribadah bersama. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan segala kerendahan kita. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mengingat semua perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan segala yang Dia ciptakan. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari dengan sikap tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Allah kita. Kita menaikkan pujian To God be the glory. Kita nyanyikan ketiga bait. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar.
gemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mazmur 78 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 berbunyi demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mari sebelum kita memasuki ibadah ini lebih lanjut, saya undang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita menyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang jemaat sekalian, kita saat ini memasuki waktu teduh. Kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saat ini setiap kami datang Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau mau lawat setiap kami. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan yang saat ini datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan refrennya sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan bacakan bersama petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. 3, 4. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini mengingatkan kita, setiap orang percaya, ada sebuah tugas besar yang harus kita jalankan, yaitu mengabarkan Injil Kristus kepada semua orang. Kiranya lagu berikut ini boleh menolong mengingatkan kita untuk tetap semangat menjangkau jiwa. Mari kita bersama menyanyikan pujian People Need the Lord. Seringkali ku jumpa mereka yang terhilang, tiada punya tujuan, entah kemana. Hidup penuh derita dan ketakutan, tangis yang tak terdengar
Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami saat ini datang ya Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami akan menaikkan beberapa pokok doa ya Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat GKT Hosana di tempat ini ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap relasi yang ada Tuhan antar jemaat di GKT Hosana ini ya Bapa. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami kesulitan Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kesulitan untuk bertemu secara fisik. Kami kesulitan untuk melakukan relasi. Kami kesulitan ya Bapa. Tetapi kiranya Tuhan melalui program-program yang sudah ada Tuhan, baik itu melalui Zoom maupun juga melalui beberapa program gereja ya Tuhan yang berjalan. Kau mau tolong setiap kami Tuhan, setiap jemaat GKT Hosana dapat bertumbuh Tuhan melalui pengenalan akan firman, bertumbuh melalui relasi kami Tuhan bersama setiap jemaat yang ada. Kami boleh saling menguatkan satu sama yang lain sehingga kami sungguh-sungguh tetap boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat kami ya Bapa. Mungkin saat ini Tuhan ada beberapa orang yang sedang berkumpul dengan masalah pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau mau tolong, Engkau boleh menjawab doa-doa mereka Tuhan di dalam pergumulan mereka di dalam pekerjaan. Mungkin juga mereka ada yang sedang bergumul Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan melalui dokter yang merawat maupun juga obat-obatan yang mereka minum Tuhan Engkau mau tolong hingga mereka Tuhan boleh kembali dipulihkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin bergumul Tuhan mengenai pasangan hidup. Engkau boleh menolong mereka Tuhan agar mereka dapat bersama-sama Tuhan mencari ya Bapa pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan mengingat untuk jemaat kami yang saat ini mungkin mereka bergumul Tuhan di dalam kehidupan mereka mengenai banyak hal, baik itu kemungkinan masa depan mereka Tuhan, apa yang harus mereka perbuat di masa-masa pandemi ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin mereka hadapi saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mau menolong, boleh menjawab Tuhan doa dan permohonan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah beberapa pokok doa yang kami naikkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau mau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ruth Liang dengan tema Hati yang berkobar mengabarkan Injil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa ya. 我们先低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. 亲爱的父神，我们来到你面前，我们献上我们的感谢。 Terima kasih untuk pemeliharaanmu. 我们谢谢你的看顾保守， Sehingga hari ini kami juga oleh anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama. 以至今天也因着你的恩典，我们大家可以在此聚集敬拜。 Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolonglah kami. 我们要聆听你的话，求你帮助我们。 Berkati pembacaan firman pada hari ini sehingga kami boleh diteguhkan kembali untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. 求你祝福今天传讲信息的时间，让我们大家都可以明白神在我们身上的每一个人的旨意。 Serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang menerjemahkan juga setiap kami yang mendengarkannya.
在此也把你2位使女放在你的手中，也把每一位信徒放在你的手中。 Kiranya Tuhan menolong kami bertumbuh bersama. 愿神帮助我们大家都可以在主里面一同成长。 Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. 我们这个时候预备要聆听你的话语， Kiranya Roh Kudus menolong kami. 但愿圣灵来帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 大家主内平安。 Sungguh bersyukur bahwa kita hari ini boleh kembali beribadah sekalipun lewat online ya. 我们真是要感谢神，今天虽然我们经过网路，我们还是仍旧一同可以来敬拜神。 Tuhan menolong kita bukan saja mendengarkannya tetapi kita sungguh bisa melakukannya, maka kita disebut berbahagia. 愿神帮助我们每一位，不单单听到，也让我们大家都可以行道。 Di zaman yang serba teknologi ini 在这个这样的时代当中呢， ada banyak keuntungan. 那么有很多对我们有利的事情。 Akses informasi begitu cepat. 我们看见咨询的消息这么的快， Pekerjaan bisa dilakukan di mana saja. 那我们可以在任何地方都可以到处的工作， Dan seperti saat ini karena pandemi, 好像现在一样，因着疫情的缘故， sekalipun kita dipaksa harus menyendiri di rumah, 虽然我们必须要离群一同来在家里一同来独居， dan harus menjaga jarak, namun karena kecanggihan teknologi kita malah dibawa kepada kedekatan yang tidak dibatasi oleh jarak. 我们必须隔离，但是呢，因着这个咨询的缘故，以及我们可以在此可以因着网络方面，大家都可以一同聚居。 Akhir-akhir ini saya memperhatikan ada orang-orang yang begitu aktif di medsos. 那么最近我发现很多人在上网的时候那么的起劲， Dan mereka rajin sekali membagikan cerita dan kabar-kabar baik. 他们也是很兴奋的在那边把他们得到的消息分给其他的朋友们。 Contohnya saja, 那么比如呢， ada orang dapat berita, wah bawang putih ini bisa ngobati corona. 比如说呢， Bawang putih. 比如说我们测百算，我们就可以得到很多的益处， Wah, berita ini langsung disebarkan di grup-grup WhatsApp. 所以我们就很快的传给其他的朋友们， Langsung dibagikan kemana-mana. 发给其他的群友们。 Juga besoknya lagi dapat berita 那么明天我们又得到一个消息， bahwa Arab Bali juga dapat mencegah corona. 那么这个巴黎的那个喝的那个酒能够防止这个疫情， Berita itu juga langsung disebarkan, dibagi kemana-mana. 所以我们也很快的把这个消息分给其他的朋友们， Mendadak jadi juru berita. 我们就很快成为一个传讲信息的一个人。 Orang-orang seperti ini begitu berkobar-kobar menyampaikan kabar-kabar tersebut. 那么的起劲，那么的热心来去分享给其他的朋友们这些消息， Karena mereka merasa kabar-kabar baik ini diperlukan oleh kita yang panik menghadapi COVID-19. 因为我们知道这个消息对我们这个在疫情当中的人是多么的需要，多么的有益处。 Padahal berita-berita tersebut belum pasti ya, beritanya kebenarannya belum pasti. 但是呢，其实呢，这个消息并不是真正的有实在的效果，我们还不知道。 Tapi sebenarnya sebagai orang Kristen kita punya suatu kabar baik yang pasti. 但是呢，我们成为基督徒，我们有一个很正确的一个消息，真实的消息。 Kabar baik yang pasti itu adalah jaminan keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. 那么这个真实的消息，我们借着主耶稣基督，我们得着赦罪之恩典。 Kabar baik ini harusnya cukup membuat kita semangat dan memberi kita alasan untuk semangat memberitakannya. 那么这个好消息应该成为一个使我们很兴奋的事情，我们愿意把这个消息分享给他人。 Tema hari ini dikatakan hati yang berkobar untuk memberitakan Injil. 那么今天我们的题目就是活着为主传福音的心。 Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. 那么福音是什么呢？福音就是好消息。 Isi kabar baik itu adalah
bahwa di dalam Yesus ada jaminan 那 keselamatan. 么这个好消息就是在基督耶稣里面有这个得救的救恩， Ada pengampunan dosa, 那么有赦罪的恩典， ada anugerah yang tersedia bagi orang yang 那 percaya. 么对信他的人来说，上帝会给我们一个特别的恩典。 Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan untuk melihat satu kisah yang boleh menolong kita berkobar memberitakan Injil. 让我们透过神的话，也再一次激励我们，使我们可以有一个活的、愿意为主传福音的心。 Mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 19. 请我们翻开我们的圣经，在列王记下第5章第1节到第19节。 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 berkata, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. 亚兰王的元帅乃曼在他族人面前伟尊伟大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大马蜂。 Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。 Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 他对祖母说：“巴不得我族人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大马蜂。” Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 乃曼进去告诉他族人说：“以色列国的女子如此如此说。” Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. 亚兰王说：“你可以去，我也大信以色列王。”于是乃曼带银子10他连的，金子6000舍各勒，一裳10套就去了。 Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 且带信给以色列王，信上说：“我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信，就要治好他的大马蜂。” Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. 以色列王看了信，就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大马蜂。你们看一看，这人可以行事攻击我呢？” Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王说：“你为什么撕裂衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有限制了。” Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 于是乃曼带着策马到了以利沙的家，站在门前。
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." 伊丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴7回，你的肉就必复原而的洁净。” Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang, keluar, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." 乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在犯处以上摇手，治好这大马蜂。” Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 大马色的河亚巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在哪里沐浴不得洁净吗？于是气愤愤地转身去了。 Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" 他的仆人进前来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴儿的洁净呢？” Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴7回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。 Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." 乃曼带着一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你受点仆人的礼物。” Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." 以利沙说：“我只做所侍奉永生的耶和华起誓，我必不受。”乃曼再三的求他，他却不受。 Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." 乃曼说：“你若不肯收，请将养雷子福的土赐给仆人。从今以后，仆人必不再将燔祭和平安祭献以别神，只献给耶和华。” Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. 唯有一件事，愿耶和华饶恕你仆人。我族人进灵门庙叩拜的时候，我用手搀扶他在灵门庙，我也屈身，我在灵门庙屈身的这事，愿耶和华饶恕我。 Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." 以利沙对他说：“你可以平平安安的回去。” Ya, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. 我们读经到此为止。 Lewat perikop yang kita baca ini kita lihat bahwa Injil
bisa diberitakan oleh siapa saja yang sudah percaya. 那么，透过刚才我们所读的经文，我们就可以知道，福音对每一个已经相信他的人都可以向别人传输的。 Seringkali kita sulit memberitakan Injil karena merasa belum cukup pengetahuan tentang Alkitab. 那么许多时候我们不愿意传福音，因为我们觉得呢，我们对圣经的知识还不够的缘故， Atau kita takut ditolak, 或者是我们怕被拒绝， kita takut salah, 我们也怕传错了， atau takut berkata, aku ini bukan pengurus majelis, penginjil ataupun pendeta. 或者是我们在哪边说，因为我不是这事，我也不是传道牧师， Ya sudah berdiam aja, tidak perlu bersaksi. 那么呢，我就静静的，我不必做见证吧。 Tapi bacaan hari ini kita melihat seorang anak perempuan Israel yang masih kecil. 但是透过刚才我们所读的经文，我们可以知道一个以色列的女子， Di 小 sini 女子。 dikatakan sebut anak kecil, berarti masih sangat muda belia. 那么在这里，一个小女子还是很年幼的。 Kalau latar belakang orang Israel, anak itu berarti di bawah umur 13 tahun ya. 那么可以说是那个时候可能在13岁以下的女子， Mungkin dia usia sekolah minggu kalau 那么可 sekarang 能 ya. 还是参加主日学的时期一样， Kita lihat dia bukan seorang pendeta, 因为她不是一个牧师， bukan pejabat, bukan orang yang terpandang, 那么她也不是一个有高位者的一个人， melainkan seorang tawanan, seorang pelayan 那么她是一个被俘的，是一个服侍主人的这个女子， yang tidak berpendidikan, 是一个没有受过高等教育的女子， bisa Tuhan pakai 但是呢，神能够使用她， untuk membawa kabar baik bagi Naaman. 能够给乃曼带来一个好的消息， Karena dia percaya kuasa Allah. 因为她相信神的全能。 Ia tahu kasih Allah tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. 因为他知道神的爱没有拒绝每一个愿意来到他面前的每一个人， Keyakinan ini membuat dia memberikan keteguhan, keberanian dan kasih untuk dia memberitakan kabar baik. 那么这个决心呢，造成给他勇气，让他也愿意在那边去把这个福音传给别人， Dia tahu benar akan kebutuhan tuannya Naaman 而且他也知道他的族人的这个所迫切的需要， dan yakin bahwa kebutuhannya ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah Israel. 那么他也深信这个他的这个需要，只有以色列的神才能够供应他。 Maka ayat 3 dikatakan gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 所以在第3节说，他对祖母说：“巴不得我族人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。” Sekiranya itu menyatakan kerinduan yang dalam dan tulus yang besar di dalam hatinya. 他在这里讲这个巴不得，表示说他心中一个渴慕的心表现出来了。 Dia sungguh merindukan bahwa Naaman bisa pergi ke Nabi Israel dan mendapatkan pertolongan. 就是他很盼望这个乃曼能够去到以色列国，让他可以得着这个医治。 Dengan tegas dan penuh keyakinan dan keberanian berkata hanya Nabi Israel mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkannya. 所以他带着一个肯定的心、勇敢的心，他在那边说：“只有以色列的这个先知才能够医治他。” Kesaksiannya ini sungguh penuh keberanian. 那么呢，这个见证真的是一个很美妙的一个见证。 Kesaksiannya ini mendekatkan dua negara yang bermusuhan ya. 那么这个见证也造成2个国家彼此为仇的2个国家和好了。 Kesaksiannya ini meninggikan akan kemuliaan Allah. 那么这个见证也再次高举神的名得着荣耀。 Dia bersaksi tentang apa yang dia ketahui. 那么他所做的见证就是他以所知道的在那边做见证讲出来。 Dia sungguh mengenal Allah yang dia sembah. 那么他真的认识这一位他所敬拜的神是谁。 Paulus pernah berkata memberitakan Injil kabar baik bukan dengan hikmat perkataan. 那么呢，保罗也曾经说，我们传福音不是用我们的言语讲， Tetapi supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 所以好让基督的十字架不至于虚度。 Maka Paulus juga berkata yang ku tahu adalah salib dan 那 penderitaannya. 么我所知道的就是十字架和他的福音。 Dia hanya memberitakan akan Yesus yang
tersalib itu. 那么就是把这个钉十字架的耶稣传讲出去，这就是福音。 Kita juga lihat Paulus dalam sepanjang perjalanannya, kehidupannya, pelayanannya begitu teguh, kobar-kobar untuk melayani Tuhan. 我们也看见保罗在他的生平当中，他那么活着的到处在那边为主传福音做见证， Bahkan dia sanggup menderita untuk Injil. 甚至于他也愿意为着这个福音在那边受苦。 Karena dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. 所以呢，他说：“我知道我所信的是谁， Aku percaya, aku tahu dia bisa memelihara apa yang kuserahkan kepadanya. 我也深信他能够保全我他所交付给我的。” Sini kita lihat orang yang memiliki kepastian keselamatan. 所以在这里我们可以知道，一个人如果他肯定相信了得着这个救恩的一个人， Dia sungguh lahir baru. 他真的已经重生得救了。 Dia tahu tentang apa yang diyakininya. 他也知道他所相信的是谁， Inilah yang membuat mereka bisa bersaksi. 那么造成他可以愿意在那边为这一位主来传福音。 Hari 做 ini 见证。 apakah kita juga punya keyakinan yang demikian? 那么今天我们是否也有这样肯定的信心吗？ Sungguhkah kita yakin bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di kolong langit ini? 你是否相信这个救恩除了在耶稣以外，没有一个人可以得着救恩的？ Bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita peroleh keselamatan. 因为在天下人间没有赐下别的名，使我们可以靠着他得救。 Bagaimana keyakinan Anda terhadap Tuhan Yesus? 那么今天你对主的这个信心到何程度呢？ Jika engkau sungguh yakin Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, 那么若是你肯定的相信他是你的主，是你的救主的话， engkau sungguh menerimanya, 那么你真的已经相信接受他了， maka tidak akan sulit untuk bersaksi. 那么就不会造成你很困难在那边要去传福音。 Hati akan dipenuhi kobaran semangat untuk bersaksi. 那么你一定拥有一个活的愿意为主做见证的 Kamu 心。 memberitakan kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. 那么你愿意在那边把这个主耶稣拯救罪人的这个消息告诉别人。 Dalam bacaan hari ini kita juga lihat Injil bisa dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. 那么透过今天我们所读的，这也再次帮助我们说，我们可以明白这个福音传给所有可以相信他的人。 Siapa yang membutuhkannya? 那么谁需要的呢？ Semua orang membutuhkan 每一个人 Yesus. 都需要耶稣。 Tanpa Yesus semua akan binasa. 那么若没有耶稣，每一个人都要灭亡。 Inilah kebutuhan setiap orang. 那么这是我们每一个人的需要。 Kabar baik ini bisa diberitakan kepada semua orang. 那么这个好消息可以告诉所有的人， Seperti kata malaikat 就像天使所讲的话。 berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是冠乎万民的。 Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, 因今天在大卫的城里为你们生了救主， yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 就是主基督。 Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。” Di sini malaikat berkatakan berita kesukaan itu adalah bagi seluruh bangsa. 那么在这里，天使告诉我们说，这个大喜的信息是冠乎万民的。 Injil tidak terbatas pada orang Israel saja atau orang Kristen saja. 那么这个福音不是单单给以色列的人，或者是给基督徒而已。 Naaman adalah panglima Aram yang adalah musuh Israel pun dapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik. 那么乃曼呢是以色列人的仇敌，但是呢，因着这个爱的缘故，以至于他能够得到这个福音好消息。 Kabar baik ini terbuka dan tersedia bagi siapa saja. 所以这个福音的好消息就是给所有每一个人的。 Di zaman teknologi ini kita punya peluang yang semakin besar untuk membawa kabar baik ke seluruh pelosok. 那么在这个科技很进步的时代当中，有很多好的机会，使我们可以把福音传给各地各处。 Dan orang-orang juga memiliki peluang yang semakin besar untuk mendengarkan dan menerima kabar baik. 那么人类也有更多的机会，让这个福音可以传给许多的人。
Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 那么主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来， Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. 我就使你们得安息。” Hari ini apapun kondisimu, 那么今天不论你的状况如何， jika kau menyadari akan kebutuhan, akan pertolongan Tuhan, 那么若是你领会到神的帮助，我们每一个人的需要的话， datanglah kepadanya. 让你来到他面前， Karena hanya Dia sanggup menolongmu dan menyelamatkanmu dari kesia-siaan hidup. 因为他能够拯救你，可以脱离这个虚空的世界， Dan Dia juga akan menolongmu dari segala kebinasaan yang kekal. 他也要帮助你，让你可以免受一切永死的刑罚。 Mari kita beritakan kabar baik kepada semua orang. 让我们这个时候把这个好消息告诉所有的人。 Beritakan Injil kepada setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu. 那么呢，让这个好消息，你可以把这个好消息告诉给神许可，让他到你身边的每一位人， Yang bisa kamu temui setiap hari. 你每时每刻可以见到的那些人， Baik itu pelanggan, baik itu karyawan, baik itu sanak famili maupun handai taulan. 不论是你的主客，或者是你的工人，或者是你的亲戚朋友们， Di mana saja dan kapan saja kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. 那么不论他们是谁，不论在何处，你都有机会可以把这个福音告诉给他们听。 Karena masing-masing kita mempunyai lingkaran konsentris yang Tuhan sediakan. 因为我们每一个人都有上帝所为你预备要你给他传福音的人。 Kita juga lihat bahwa Injil bisa disampaikan dalam segala situasi. 那么我们也知道，这个福音可以在每一个时刻当中可以向他传讲的。 Ayat 2 dan 3 kita bisa lihat bahwa dalam segala situasi Injil bisa 那 disampaikan. 么不论得时不得时，你都可以把这个福音传给他们。 Paulus juga menulis berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh demi pernyataan dan demi kerajaannya. 那么保罗也在提摩太后书第4章里面说：“我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和的国度祝福你。” Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. 勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、劝诫人、劝勉人。 Seringkali kita enggan memberitakan Injil merasa belum waktunya. 那么许多时候我们很懒得传福音，因为我们觉得好像时候还没有到， Karena kita masih berbeban berat, 因为我们还是负很重的担子， banyak pergumulan, 有很多的挣扎， atau kesibukan yang menjadi alasan untuk tidak memberitakan 或 Injil. 者是我们很忙碌，造成我们成为借口，不愿意传福音。 Namun kita lihat anak perempuan Israel ini juga tidak dalam keadaan yang menyenangkan. 但是呢，我们看见这个以色列小女子，她也是不是在一个很顺利的情况当中的。 Ia ditawan dan dijadikan pelayan. 那么那个时候她被掳，那个时候去在那边服侍她的主人， Dia jauh dari keluarganya, 她也远离她的家人了， namun ia selalu ingat kepada Allah Israel. 但是她仍旧记得以色列的神。 Dan dia tetap memberitakan kabar baik kepada istri 那 Naaman. 么他仍旧把这个好消息、这个福音告诉给乃曼的妻子， Karena ia sanggup melihat rencana Tuhan dalam segala situasi. 因为他能够在任何的情况当中看见神在他身上的计划。 Segala situasi untuk menyaksikan Allah, bukan sekedar apa yang dia alami. 那么呢，就是不论在任何情况当中，不是以他所曾经经历过的来去在那边传， Dia sanggup membawa misi Allah. 他能够带负，能够把神的使命传出去。 Dalam situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak menyenangkan, dalam kesulitan, dia tahu akan kasih Allah. 那么在不顺利的环境当中，他能够明白神对我们的爱。 Kita lihat Naaman juga tidak dalam kondisi yang baik.
那么呢，因为那个时候乃曼也不是在一个好的环境里面的， Sekalipun ia sangat terpandang, disayangi oleh tuannya, dia berkuasa dan punya kedudukan dan kekayaan dan kehormatan. 那么虽然那个时候他有钱有势，是受人尊重的一个将军， Tapi semua ini tidak dapat meringankan penderitaannya karena ia sakit kusta. 但是这一切不能够减少他的痛苦，因为他患上了大麻风病。 Namun di saat itulah dia menerima berita baik melalui kesaksian anak kecil yang beriman, yang memberikan usul untuk mencari pertolongan ke Nabi Israel yang punya Allah yang berkuasa menyembuhkannya. 但是在这样的处境下，使他人就可以听到一个好消息，就是让他去寻找以色列国的一个先知，就是神。 Sama halnya hari ini, apapun situasi kita adalah kesempatan bagi kita menerima anugerah yang Tuhan sediakan. 那么今天也是如此，不论我们的处境如何，但是对我们来说是一个好机会，叫我们可以得着这个好的时机。 Bahwa Tuhan sediakan jika kita mau percaya dan berserah kepadanya, kita bisa menikmati penggenapan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. 那么神要我们在那边去抓住这个机会，让我们可以成全上帝要我们所得着的， Yaitu kita bisa menerima Injil dan memberitakan Injilnya. 就是我们可以接受福音，也让我们可以把这个福音传扬。 Ayat 13-14 memberitahukan kita Injil itu dapat diterima dengan cara yang sederhana. 那么呢，在第13节14节说，那么呢，福音可以透过很简单的方式可以得着的。 Banyak orang tersandung dengan Injil karena berpikir, apakah begitu sederhana untuk diselamatkan? Hanya dengan percaya saja bisa selamat? 那么许多人他也认为呢，传福音难道这么容易吗？只有那么的简单就可以得救吗？那么简单呢？ Inilah yang dialami oleh Naaman. 这也是乃曼他所经历过的事情。 Dia datang dengan segala kebesarannya dan kehormatannya. 他带着他的尊贵的地位他来， Dan dia berpikir ia akan disambut dengan spesial dan mengadakan kesembuhan yang istimewa. 所以他以为这个以利沙能够在那边去接受他、欢迎他，而且在那边就医治他。 Dia datang dengan segala kekayaannya dan berpikir mau membeli akan kesembuhan. 所以他带着他的财富来去见这个以利沙，希望能够得做医治。 Tetapi yang dia hadapi realitanya, dia tidak ditemui dan dia hanya disuruh pergi mandi di sungai Yordan. 但是呢，施舍却告诉他，以利沙没有出来在那边迎接他，但是只叫他找约旦河在那边沐浴气回。 Harga dirinya tersinggung dan dia merasa panas dan akan tinggalkan pergi. 所以他的自尊心受到伤害，他就很愤怒的就离开他。 Tetapi untung dia seorang yang cukup mendengar. Pegawainya memberitahukan, bukankah jika Nabi memberikan sesuatu yang sulit, Bapak akan melakukannya. Sekarang disuruh cuma pergi mandi. Perkara yang sederhana. Bisa sembuh, mengapa Bapak nggak melakukannya? 但是呢，他一个仆人告诉他说：“如果先知叫你做一件大事，你岂不做吗？何况只有叫你去沐浴，这么简单，你难道不要做吗？” Seketika itu juga harga dirinya diruntuhkan, penuh dengan kerendahan hati. Dia percaya dan taat, memendamkan diri di sungai Yordan. 所以那个时候，他就放下他的自尊，他谦卑，去到约旦河，在那边沐浴了。 Di sana dikatakan ia akhirnya jadi sembuh. 结果就在那个地方，他得着医治了。 Di sini dikatakan anugerah keselamatan diperoleh dengan cara yang sederhana. 那么从这里我们可以知道，他得着这个救恩是那么简单的就可以得着的。 Yaitu dengan percaya dan menerima maka akan selamat. 那么只有借着相信、接受，他就得着了。 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. 那么圣经也说，你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。 Kabar baik diterima dengan sangat sederhana, 那么这个好消息那么简单的可以得到的， yaitu percaya, menerima, selamat. 那么就是相信接受就可以得救。 Inilah yang disebut anugerah. 那么这就是恩典， Bukan kita yang berbuat, 不是我们力量所能做的， melainkan Kristus yang melakukannya bagi kita di atas kayu salib. 乃是基督在十字架上为我们所成就的大 Hanya 事。 dengan sederhana mengaku kebutuhan diri sebagai orang berdosa dan menerima karya yang dilakukan Yesus bagi kita, kita diselamatkan. 那么很简单的，就是你来到他面前，就是承认耶稣，接受耶稣，那么你就可以看见他为我们所成就的大事。 Saat Naaman meletakkan segala pikirannya, caranya, dan dia hanya dengan iman, percaya, maka dia mengalami kesembuhan. 所以当乃曼把他的思想、他的意念完全交在神的手中的时候，那么他就可以那个时候得做医治了。 Kita lihat Naaman mengalami kesembuhan, 那我们看见乃曼经历了医治， kesembuhan dari dosa kesombongannya. 就是从这个骄傲的罪当中得做医治。 Dia dapat dengan rendah hati, taat, dan percaya. 他能够谦卑来到神的面前，相信接受。 Dan dia mengalami kesembuhan jasmani, dikatakan dia dipulihkan kulitnya seperti anak yang baru lahir. 那么结果他的肉体也得做医治，他这个时候他的身体就复原了，好像小孩子的肉一样。 Dan dia juga mengalami kesembuhan rohani. 他也得做属灵的医治了。 Di ayat 15 dikatakan, 在第15节里面说， sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. 那么他说，现在我知道，在天下人间除了以色列以外，普天下没有神。 Dan akhirnya dia minta berkata, dia tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. 那么接下来他也说，也不将燔祭和平安祭献给别神，只献给耶和华。 Dia mengalami perjumpaan, pengenalan akan Allah dan menyembah kepada Allah yang benar. 那么在那个时候，他真的朝见了神，遇见了神。 Inilah yang membuat kita harus berkobar-kobar memberitakan Injil. 那么就是因做这个因素，我们应该拥有一个愿意为主传福音、一个火热的心。 Bahwa kabar baik ini Injil bisa disampaikan oleh siapa saja yang percaya. 那么这个好消息，这个福音呢，应该告诉给那一些所有能够相信的人。 Kita memberitakan Injil nggak perlu harus mengalami mujizat dulu baru bisa bersaksi. 那么呢，我们传福音并不是一定要叫你经历了神迹以后，你才能够为主做见证。 Kita hanya memperkenalkan, 我们只有在那边介绍 memperkenalkan Allah yang kita sembah, 介绍我们所敬拜的神给别人， memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat 介绍耶稣是救主， dengan hati yang rindu, penuh kesungguhan, penuh ketulusan, kasih menyampaikan kabar baik itu. 带着一个真正刻默、真正真诚的心，把这个好消息告诉别人。 Yang sudah dibuktikan oleh anak perempuan Israel, 就好像这个以色列女子一样， dia hanya berkata sekiranya Tuhanku pergi ke Israel, sana dia akan disembuhkan. 那么就好像这个以色列的女子一样，就是很盼望她的主人能够去以色列国，她就可以得做医治。 Setiap kita bisa bersaksi berkata, dalam situasi sulit aku terpelihara, aku sehat sampai hari ini, semua ini adalah pertolongan Tuhan. 每个人都可以为主做见证。今天在这样困难的时期，我们能够活到如今，一切都是神的恩典，是神的帮助。 Dengan kesungguhan kita menyampaikan ini loh, karena pertolongan Tuhan. 那么我们在那边单纯的说，就是因着神的帮助，就是如此的。 Saya harap kamu juga dalam pergumulanmu datanglah kepada Tuhanku. 那么呢，我很盼望你在挣扎当中，让你也可以来到我的神面前。 Injil bisa disampaikan kepada siapa yang membutuhkan. 那么这个福音可以告诉每一个需要的人听。 Tadi pujian berkata semua orang membutuhkan Tuhan. 那么刚才我们所唱的是，我们人人都需要神，需要光。 Sebelum khotbah ini saya dapat satu artikel lewat WA teman ya.
那么呢，还没有讲到之前，我透过我的朋友的这个所给我的短信告诉我， yang berbunyi demikian. 如此说。 Ketika Allah ingin menciptakan ikan, 所以当视频里面说呢，当神在造一个鱼的时候呢， Dia berbicara ke laut. 那么他先对海说， Ketika Allah ingin menciptakan pohon, 当上帝要造一棵树的时候呢， Dia berbicara ke bumi. 那么他也先说， Ketika Allah ingin menciptakan manusia, 当神要造人的时候， Dia berpaling kepadanya. 就是愿意他回到他面前。 Kemudian Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 那么呢，以后呢，神说呢，我要按照我的形象来造人。 Catatan berikutnya berkata 那 demikian. 么接下来也是说， Jika Anda mengambil ikan dari air, 那么若是你在海水里面取这个鱼的话， dia akan mati. 它会死掉的。 Saat engkau mencabut pohon dari tanah, 当你把这棵树从地里拔出来的时候， pohon itu juga akan mati. 那么这个树也会枯死的。 Demikian juga, 同样的也是如此。 ketika manusia terputus dari Allah, 当人类与神断绝关系的时候， dia akan mati. 它也会死掉的。 Tuhan adalah lingkungan alam kita. 那么呢，神是我们自然界的神。 Kita diciptakan untuk hidup di hadiratnya. 那么呢，神造我们为着在他的这个灵格上，我们可以在那边活着。 Kita harus terhubung dengan Dia, 我们必须要与他有连接关系。 karena hanya di dalam Dia kehidupan itu ada. 那么，因为只有在他里面才可以有着生命。 Mari kita tetap terhubung dengan Allah. 让我们人就与神有一个维持一个好的关系。 Ikan, kami ingat bahwa air tanpa ikan tetap air. 那么你要记得呢，水如果没有雨的话，它人就是水。 Tetapi ikan tanpa air bukan apa-apa. 但是若是鱼没有水，它就不行了。 Tanah tanpa pohon masih tanah. 那么这个土呢，若是没有作物的话，它人就是土。 Tapi pohon tanpa tanah bukan apa-apa. 但是若是一棵树没有土的话，它就不能活着了。 Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. 神同样的，如果没有人的话，他人就是神。 Tetapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. 但是呢，若是人没有神，他就算不得什么了。 Untuk itulah hari ini, walaupun kau punya segala-galanya, kalau tanpa Tuhan bukan apa-apa. 所以现在，若是你没有神的话，那么呢，你也是什么都没有的一个。 Semua kita membutuhkan Tuhan. 我们每一个人都需要神。 Mari kita datang kembali kepada Tuhan. 让我们这个时候来到神的面前， Menunjukkan semua kita butuh akan Tuhan. 所以让我们在那边表现，我们每一个人都需要神。 Siapa yang belum terhubung dengan Tuhan, dia sungguh butuh akan Tuhan. 那么还没有跟神有连接关系的，让我们告诉他，你需要神。 Biarlah semasa masih ada kesempatan, kita bisa datang terhubung dengan Tuhan. 让我们还有机会的时候，我们可以来到神面前，让我们可以与他保持一个关系， Injil disampaikan kepada semua yang membutuhkannya. 也让福音可以传给每一个需要的人。 Injil dapat diterima, disampaikan dengan dalam segala situasi. 那么呢，福音也在任何情况当中是人人都可以接受的。 Juga kesaksian seorang teman 还有我的朋友的一个见证， saat dia beli roti, 所以当他在找 mienpao. 面包的时候， Saat dia roti, yang jual roti ini roti enak dari Medan ini, rotinya enak. Ya. 那么这个卖面包的说，这个面包很好吃，是从棉兰来的。 Maka teman pendeta ya, dia langsung beritahu, rotimu enak, tapi cuma makan untuk jasmani. Saya punya roti hidup. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. 那么我那个朋友就直接说，你的那个面包很好吃，但是这个面包只能够供应我们肉体的需要，但是我有一个属灵的粮食，你需要找这个属灵的粮食， Dia bilang, 就是神。 dia memperkenalkan bahwa Yesus adalah roti kehidupan dan makan roti kehidupan ini sampai dapat hidup yang kekal. 那么就介绍耶稣，他是生命的粮。若是你得着这个生命的粮，你就得着生命。 Luar biasa ya. Jadi beli roti biasa bisa sampai roti kehidupan.
那么很奇妙的，很会讲述的，讲到关于这个面包，它可以在那边讲述这个属灵的粮 Jadi 食。 masih banyak ya. Ayo, Minum mungkin ada. bisa juga air kehidupan ya. Nanti ya. 就是还有生命的水等等。 Juga saya baru ketemu kesaksian seorang ibu-ibu KW ya. Saya ke Pasar Atom ketemu orang. Saya cerita, kenalkan Hosana, kenalkan ya Tuhan Ayo, Yesus. ikut. Bisa ajak orang datang kepada Tuhan. 还有一个姐妹，当她到这个原子市场在那边逛街的时候，她见到她的朋友也在那边能够介绍和善啊堂会，就是请这一位姐妹以后来参加我们妇女团契聚会。 Ya, kita lihat luar biasa segala situasi sesungguhnya adalah kesempatan kita bisa memberitakan Injil. 那么一切对我们来说都是机会，让我们可以抓住这个机会来去传福音。 Sangat indah, Injil bisa diterima dengan cara yang sangat sederhana. 那么呢，很奇妙的，上帝可以用简单的方法，让这个福音可以去使别人可以得着。 Bahwa Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 那么呢，信心是从听到得来的。 Saat dia percaya, maka dia diselamatkan. 那么当他相信的时候，他就可以得救。 Ya, kiranya semua ini memampukan kita dengan hati yang berkobar-kobar memberitakan Injil. 但愿透过这一切，再一次激励我们的心，叫我们拥有一个活的、愿意为主传福音的心， Sehingga banyak orang diselamatkan dan Tuhan Yesus disembah. 好让许多人他们可以得救，让他们可以敬拜神。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. 天父，我们再一次感谢你， Oleh anugerah-Mu kami telah diselamatkan. 因着你的恩典，使我们可以得救。 Melalui firman-Mu kami diingatkan 透过你的话，也再一次提醒我们， bahwa setiap kami yang mengalami keselamatan kami boleh memberitakan Injil-Mu. 那我们每一个人都已经经历了这个救恩，我们应该要去传福音。 Di sekeliling kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. 那么在我们四周围的人，很多人都是需要神的人。 Ajarkan kami untuk melihat bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. 那么也帮助我们，叫我们知道，我们若离了神，我们实在是一个没有什么价值的一个人。 Sehingga kami dimampukan dalam segala situasi untuk bisa memberitakan kabar baik. 以至于让我们每个人，无论在任何处境下，我们都可以愿意去把这个好消息告诉给别人， Dengan kesungguhan dan urapan menyampaikan kabar baik sehingga banyak orang boleh menjadi percaya. 带着一个单纯的心，把这个福音传给别人，让他们很多人，让他们也可以蒙恩得救。 Biarlah Tuhan tolong setiap kami 愿神帮助我们每一位， menjadi pelaku firman-Mu, 成为一个遵行神的话的一个人， memberitakan firman-Mu. 传讲福音。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告的， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Evangelis Ruth Liang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat mempersembahkan melalui rekening BCA yang tertera di layar maupun juga melalui scan barcode yang tertera di layar. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Berilah Terang. Ada suara yang memanggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang gelap terus mengeluh, berilah terang, berilah terang, berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap, sinarkan terang Injil Tuhanmu, sinarkan dengan tetap. Terdengar seruan Makedonia, beriku terang, beriku terang. Maukah kau serahkan diri pada Allah, beriku terang, kirim terang. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan dengan tetap. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memberikan persembahan kita ini.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Apa yang kami miliki Tuhan, kami berikan ya Bapa, kiranya Tuhan Kau boleh pakai untuk boleh memperluas pelayanan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk majelis yang mengelola, agar Engkau boleh berikan hikmat, agar sungguh dapat berguna dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan Kau mau mendengar dengan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita menaikkan doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Cai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, boleh senantiasa menolong kita, mampukan kita untuk menjalankan panggilan Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan agar mereka boleh diselamatkan, ditolong dan dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan secara holistik. Dan kiranya Allah Tritunggal memberkati kita dengan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai berjumpa dengan Tuhan yang datang kedua kalinya. Amin. Amin. Selesai, silakan ambil saat teduh, silakan duduk. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Amin.